أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini kita sekali lagi bersiaran untuk edisi yang keseterusnya. Dan insya Allah pada malam ini secara ringkas, santai dan sederhana, kita ingin membincangkan bentuk pentadbiran, pengurusan dan pemerintahan di bawah Khalifah Islam yang pertama, iaitu Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Secara umum, ketika menjawat jawatan sebagai Khalifah Islam yang pertama, siapakah yang menjadi tonggak, yang menjadi tulang belakang di sebalik pentadbiran dan pengurusan Khalifah Islam yang pertama, iaitu Sayyidina Abu Bakar. Jadi kita boleh memunculkan persoalan-persoalan. Siapakah sahabat yang menjadi qadi pada zaman beliau? Siapakah sahabat yang menguruskan urusan pajak pada zaman beliau? Siapakah sahabat yang menjadi sekretari ataupun juru tulis pada zaman beliau? Siapakah sahabat-sahabat yang menjadi gubernur di wilayah-wilayah tertentu yang telah dihantar oleh Sayyidina Abu Bakar untuk menguruskan kawasan-kawasan tersebut? Siapakah sahabat-sahabat yang dihantar secara khusus ke daerah-daerah tertentu ataupun wilayah-wilayah tertentu untuk mengemaskinikan urusan pentadbiran dan pemerintahan di bawah beliau? Dan yang paling menarik, adakah sebagaimana yang kita sebut urusan pentadbiran, iaitu Baitul Mal, adakah benar-benar wujud pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab, ataupun sudah dimulai kemunculannya, terbitnya sejak awal pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Jadi untuk meleraikan permasalahan tersebut, kita bawa perbincangan secara ringkas pada malam ini. Secara umum, sedia maklum bagi kita bahawa profesion ataupun pekerjaan yang menjadi keutamaan bagi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebelum beliau menjawat jawatan khalifah ialah dengan melalui perniagaan dan perdagangan. Setiap hari boleh dikatakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq akan keluar ke pasar-pasar untuk memperdagangkan barangan beliau. Dan setelah diangkat sebagai jawatan pemimpin Islam yang paling utama, iaitu sebagai khalifah, selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masih lagi meneruskan pekerjaannya yang biasa ini, iaitu memperdagangkan barang-barang dagangannya, barang-barang jualannya ke pasar-pasar. Dan ditakdirkan pada suatu ketika
di dalam perjalanan beliau menuju ke pasar untuk memperdagangkan barang-barangnya, ditakdirkan beliau bertemu dengan dua orang sahabat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kedua-dua sahabat itu adalah yang pertama Sayyidina Umar bin Al-Khattab dan yang kedua ialah Sayyidina Ubaidah Al-Jarrah. Jadi kedua-dua sahabat tersebut telah bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan mengatakan kepadanya, sesungguhnya profession ataupun pekerjaan kamu ini sudah tidak lagi sesuai dengan jawatan kamu sekarang, yaitu sebagai seorang yang bertanggungjawab untuk mengembangkan amanah yang besar ini. Sekarang ini kamu adalah khalifah, yaitu khalifah Islam, yang tugas kamu adalah untuk menguruskan permasalahan dan perkara-perkara yang berkaitan dengan umat Islam. Lalu dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, kalaulah demikian, bagaimanakah aku akan menguruskan kehidupanku? Kalau aku tidak berniaga, kalau aku tidak berdagang, siapakah yang akan menafkahi keluargaku, menghidupi keluargaku? Aku ada isteri, aku ada anak-anak di bawah tanggungjawabku. Lalu kedua-duanya iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga Abu Ubaidah Al-Jarrah, marilah ikutlah kami berdua dan kami akan siapkan gaji untukmu. Itulah jawapan yang diberikan oleh kedua sahabat terhadap Sayyidina Abu Bakar. Dan sesuai jawatannya sebagai khalifah, Sayyidina Abu Bakar diberi imbuhan atau imbalan separuh daripada kambing dan dijamin baginya pakaian, dijamin baginya makan dan minum, dan dijamin baginya sebuah rumah, yaitu rumah khas kepada khalifah Islam yang pertama. Yang ini kalau kita melihat kepada saudara-saudara kita yang berada di Indonesia, yang selalu menyebut dengan istilah sandang, pangan, papan. Sandang, sangan, papan. Sandang merujuk kepada pakaian. Dan sangan merujuk kepada makan dan minum. Papan merujuk kepada tempat tinggal. Iaitu tiga perkara yang menjadi keperluan utama bagi seorang manusia. Sama ada pakaian, makan minumnya, dan tempat tinggalnya. Baik. Bila kita melihat hal tersebut, maka yang dilantik pada zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar sebagai qadi. Qadi ialah individu khusus yang akan diberikan jawatan di bawah bidang hukuman dan peradilan. Kita kata macam mahkamah kita pada hari ini yang akan bertindak sebagai qadi ataupun hakim dalam memutuskan sesuatu hal ataupun kes yang dibawa ke bidang pengadilan. Itu adalah jawatan kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Manakala yang menguruskan bahagian pajak dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya diberikan kepada sahabat Abu Ubaidah Al-Jarrah. Bahkan ada perkataan yang dituturkan oleh Sayyidina Umar yang mengatakan bahawa sesungguhnya sejak aku menyandang jawatan qadi, hampir selama sebulan penuh aku menganggur. Menganggur di sini bukan bermakna tak ada gaji, bukan bermakna tak ada imbuhan atau bayaran. Menganggur di sini kerana ketiadaan kes. Seolah-olah jadi qadi tapi tak ada di antara dua orang manusia yang ada perkelahian sebagai contoh, yang ada pertikaian sebagai contoh, yang mereka ni membawa kes-kes untuk diselesaikan di hadapan qadi. Tak ada, menganggur aku pada waktu tu. Ni nak menunjukkan keamanan di bawah pemerintahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Manakala kalau kita melihat sekretari ataupun jurutulis bagi pihak
pentadbiran Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diserahkan kepada sahabat yang mana dahulu ketika zaman hayat dan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dialah yang bertindak menjadi salah seorang juru tulis Nabi, di antaranya menuliskan wahyu-wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu Zaid bin Sabit. Dan berkenaan dengan Zaid bin Sabit, kita tahu pada zaman Sayyidina Abu Bakar pernah terjadi peperangan yang besar, iaitu peperangan Yamamah, iaitu peperangan nak memelangi golongan-golongan murtad, yang mana dalam peperangan tersebut umat Islam telah kehilangan hampir 70 orang sahabat, yang mana Al-Quran itu berada di dalam dada dan hafalan mereka. Atas kebimbangan tersebutlah Sayyidina Umar bin Al-Khattab telah memberikan saranan dan pengesyoran kepada Abu Bakar supaya Al-Quran mula ditulis. Dibimbangi kurang lebih ramai lagi sahabat-sahabat yang menanggung atau menghafal Al-Quran akan terkorban sekiranya berlaku peperangan di masa depan. Jadi tugas berat tersebut diserahkan kepada sahabat Zaid bin Sabit inilah. Manakala pada zaman pemerintahan Abu Bakar juga telah dilantik gubernur-gubernur untuk menguruskan daerah-daerah dan wilayah tertentu. Antaranya pada zaman Abu Bakar ada 8 wilayah yang dikatakan sebagai penting. Pertama sebagai contoh ialah Mekah. Sebab Madinah sudah di bawah pentadbiran khalifah itu sendiri dan di sana masih ramai lagi sahabat-sahabat besar yang membantu khalifah itu sendiri. Pertama ialah wilayah Mekah. Manakala yang kedua ialah wilayah Taif. Manakala yang ketiga ialah wilayah San'a. Yang keempat ialah wilayah Hadramut. Yang kelima ialah wilayah Khawlan. Yang keenam ialah wilayah Zubaid dan Ar-Rimat. Dan yang ketujuh adalah wilayah Az-Zanat ataupun Al-Janat. Manakala yang terakhir yang ke-8 adalah wilayah Bahrain. Dan siapakah sahabat-sahabat yang ditugaskan sebagai gubernur untuk menguruskan hal di wilayah-wilayah yang kita sebutkan tadi? Yang pertama di Mekah. Gubernur yang menguruskan urusan di sana ialah Ittab bin Sa'id. Ittab bin Sa'id. Manakala di daerah dan wilayah yang kedua iaitu Taif diuruskan oleh Utsman bin Abil Ash. Utsman bin Abil Ash. Manakala wilayah yang ketiga iaitu San'a diuruskan oleh seorang lelaki yang bernama Muhajir bin Abi Umayyah. Muhajir bin Abi Umayyah. Manakala daerah dan wilayah yang keempat iaitu Hadramut diuruskan oleh Ziyad bin Lubayk. Ziyad bin Lubayk. Dan daerah yang kelima ataupun wilayah yang kelima ialah Khawlan. Khawlan diuruskan ataupun yang bertindak sebagai gubernur ialah Ya'la bin Umayyah. Ya'la bin Umayyah. Manakala wilayah yang keenam iaitu Zubaid dan Ar-Rimat diserahkan kepada salah seorang sahabat besar iaitu Abu Musa Al-Ash'ari. Manakala wilayah dan daerah yang ketujuh iaitu Al-Janat diserahkan kepada juga seorang sahabat besar iaitu Muaz bin Jabal. Dan yang terakhir, daerah Bahrain, wilayah Bahrain diserahkan kepada Al-Ala bin Al-Hadrami. Itu adalah gubernur-gubernur yang ditempatkan di bawah pemerintahan Sayyidina Abu Bakar di ke-8 daerah ataupun wilayah yang dibincangkan. Baik, adakah sahabat-sahabat dihantar atau diletakkan pada wilayah-wilayah tertentu selain daripada 8 yang disebutkan? Ada. Di antaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah mengutuskan salah seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah Al-Bajali ke wilayah Najran. Wilayah Najran diutuskan Jabir bin Abdullah
Al-Jabali. Manakala ada seorang lagi yang bernama Abdullah bin Sur. Abdullah bin Sur ini dalam sejarah ialah salah seorang pemuda daripada Bani Ghaus, pernah diutuskan ke daerah ataupun wilayah Jurash. Dan ada seorang lagi iaitu Iyad bin Ghanam Al-Fahri, telah diutuskan ke daerah ataupun wilayah Daumatul Jandal. Dan untuk wilayah Syam, Syam adalah sebuah wilayah ataupun sebuah kawasan yang besar. Telah diutuskan 4 orang sahabat besar yang terdiri daripada komandan-komandan yang berotoriti dan berpengalaman. Antaranya Abu Ubaidah Al-Jarrah. Yang kedua iaitu Syarahbil bin Hasanah. Dan yang ketiga iaitu Yazid bin Abu Sufyan. Dan yang keempat ialah Amru bin Al-As. Keempat-empat komandan ini di bawah satu pemerintahan, iaitu sahabat yang kita kenali sebagai Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus, iaitu di bawah komandan perang Khalid bin Al-Walid. Dan ada berapa lagi sahabat yang diutuskan ke kawasan-kawasan dan daerah tertentu untuk tujuan-tujuan yang lain. Jadi kita ingin membicarakan tentang urusan Baitul Mal. Yang jelas ketika zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar sudah ada Baitul Mal walaupun tidak secara independen. Tidak secara independen. Bahkan pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, iaitu rumahnya. Abu Bakar memiliki sebuah rumah di Sanuh, iaitu di dalam rumah tersebut adanya sebuah bilik ataupun kamar kecil yang terkunci. Disitulah dijadikan sebagai ruangan Baitul Mal. Bahkan pernah ada seorang sahabat bertanyakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tidakkah bilik ataupun kamar tersebut perlu diurusi ataupun dijaga oleh seseorang? Dah nak jadikan bilik itu sebagai Baitul Mal, tidakkah bilik tersebut perlu diurus, perlu dijaga oleh seseorang yang mana memerlukan perlantikan atas hal tersebut? Tetapi Sayyidina Abu Bakar menjawab, tidak menjadi keperluan. Kerana bilik ataupun kamar yang kecil itu sudah siap berkunci. Walau bagaimanapun, setelah Sayyidina Abu Bakar berpindah rumah, iaitu rumahnya yang berhampiran dengan Masjid Nabawi, yang lebih bersesuaian untuk dia menguruskan soal pentadbiran dan pengurusan di bumi Madinah pada waktu itu, beliau terpaksa membawa Baitul Mal ataupun mengalihkan Baitul Mal itu ke rumah barunya. Dan selepas kewafatan Sayyidina Abu Bakar, mungkin kita boleh bincang tentang kewafatan ini dalam edisi yang lain. Yang menjawab jawatan tersebut ialah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Bahkan sejarah mencatatkan bahawa perlantikan Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah selepas Sayyidina Abu Bakar adalah merupakan antara wasiat terakhir daripada Sayyidina Abu Bakar supaya khalifah yang dilantik setelah kewafatannya ialah merujuk kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dan ketika zaman Umar lah barulah bermula sistem Baitul Mal secara lebih bersistem, secara lebih berstrategik dan benar-benar diangkat tentang isu ataupun urusan Baitul Mal di bawah zaman kegemilangan pemerintahan Sayyidina Abu Bakar dan telah diuruskan oleh beberapa orang penjaga untuk menguruskan hal tersebut. Dan ketika zaman Sayyidina Abu Bakar wafat telah dibuka Baitul Mal yang dikatakan telah diawali oleh Abu Bakar, tetapi sahabat-sahabat mahupun khalifah pada waktu itu iaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab tidak menemui apa-apa pun di dalam Baitul Mal tersebut. Jadi secara ringkas, secara santai dan sederhana, pada malam ini sekurang-kurangnya kita mendapat sedikit ilmu, sedikit pencerahan, sedikit kefahaman tentang siapakah sahabat-sahabat yang menjadi tonggak tulang belakang di bawah pentadbiran
ketika zaman Khalifah Islam yang pertama, iaitu Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan setakat ini saya berakhir, dan seperti biasa jangan lupa tekan butang like, butang share dan butang subscribe. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi dan merahmati kita semua dan senantiasa melorongkan kita kepada jalan yang lurus, jalan yang benar, berpandukan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum berakhir, saya ucapkan selamat malam kepada semua dan selamat menyambut bulan Rejab juga kepada semua, dan ucapan selamat malam dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.